Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini Hadi Awang kantoi lagi. Kali ini penjelasan Hadi membuktikan pemimpin PAS lain tidak tahu apa-apa. Ini semua tentang kononnya PAS dijemput menyertai kerajaan perpaduan. Tapi akhirnya Hadi Awang seakan-akan membuat U-turn dengan mengatakan bahwa ajakan tersebut bukan pada waktu ini, bukan baru berlaku, tetapi berlaku selepas PRU 15 yang lalu, dengan mengatakan bahwa PAS diajak menyertai parti ataupun gabungan kerajaan perpaduan itu ketika Agong baru menitahkan perkara tersebut. Hadi Awang kata ia bukan berlaku baru-baru ini. Jadi ada ramai pemerhati politik yang tak puas hati dengan apa yang Hadi lakukan. Kerana kelihatannya Hadi seakan-akan membuat satu statement, kenyataan yang tergantung, kenyataan yang sengaja mau mengelirukan bukan saja para pemimpin atau penyokong PAS itu sendiri, tetapi juga kepada para penyokong dan pemimpin dalam Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan. Jadi perbuatan Hadi ini dianggap sebagai satu perbuatan yang benar-benar memalukan. Namun demikian, yang lebih memalukan ialah apabila penjelasan Hadi kemarin membuktikan bahwa pimpinan PAS lain tak tahu apa-apa. Penjelasan Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkaitan tawaran untuk menyertai kerajaan menunjukkan pemimpin PAS lain tidak tahu apa-apa, kata ahli politik veteran. Saya mengucapkan tahniah kepada Presiden PAS Hadi Awang kerana tidak mengalami kekurangan intelektual dengan salah menganggap cadangan pribadi saya bahawa PAS patut bergabung dengan kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim sebagai jemputan rasmi DAP atau kerajaan. Tetapi ia juga menunjukkan bahawa semua pemimpin PAS yang lain termasuk Mursyidul Am, Timbalan Presiden dan Ketua Penerangan tidak tahu apa yang diucapkan oleh Presiden mereka, katanya. Kata Lim, jika pemimpin PAS yang lain tidak tahu apa yang diperkatakan oleh Presiden mereka, apatah lagi parti politik lain dalam gabungan Perikatan Nasional termasuk Bersatu. Semalam Hadi memberitahu media bahawa tawaran itu bukan dibuat baru-baru ini, sebaliknya selepas pilihan raya umum lalu. Sebelum itu, Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Khairuddin mendakwa Lim membuat tawaran itu kerana kerjasama dalam kerajaan berada dalam keadaan goyah kerana orang Melayu tidak lagi menyokong UMNO. Dia juga turut membidas Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dengan mengatakan bahawa Timbalan Perdana Menteri tidak membuat kerja rumah apabila menafikan tawaran sedemikian pernah dibuat oleh PAS kepada PAS. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pula menafikan Lim ada bertemu dengan pemimpin PAS baru-baru ini. Bukan dia, yaitu Lim. Saya tidak mau menyatakan siapa. Saya cuma boleh sahkan ada beberapa individu datang berjumpa dengan pemimpin PAS. Katanya ketika diminta mengesahkan sama ada Lim yang bertemu parti itu baru-baru ini, berhubung tawaran menyertai kerajaan. Jadi saudara-saudara sekalian, sudah kita dapat lihat siapa sebenarnya yang berbohong dan siapa sebenarnya yang betul. Terpulanglah pada Anda untuk mengambil keputusan nak pilih siapa sebenarnya. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Kalau kemarin cerita tentang pengakuan Mahathir Mohamad yang mahu bersama dengan dengan Muhyiddin sekali lagi tular di mana-mana, mendapat perhatian penuh dalam channel saya. Ada yang mengatakan bahawa Sakatua merujuk kepada Tun Mahathir sepatutnya perlu berehat sepenuhnya dan bersarah sudah. Ada juga yang mengatakan bahawa biarkan mereka dengan labu-labunya. Ada juga yang mengatakan bahawa tak apalah,
teruskanlah Muhyiddin ditipu dan ditipu terus, kata mereka. Ataupun teruskanlah Mahathir ditipu dan ditipu terus, kata mereka. Tak tahulah siapa satu yang menipu, siapa yang akan ditipu. Tapi mereka mengharapkan supaya benar-benarlah terjadi kerjasama antara Muhyiddin dan Mahathir ini. Akhirnya petang ini Muhyiddin umum keputusan yang memang kita tak sangka-sangka langsung. Selama ini Muhyiddin Yassin pernah dilabelkan oleh Tun Mahathir sebagai pengkhianat selepas berlakunya langkah Sheraton. Bahkan ada pelbagai kali mereka bergaduh sesama sendiri, dan kemuncak kepada pergaduhan mereka itu ialah apabila parti Bersatu melalui pimpinan Muhyiddin pada waktu itu telah pun memecat pengasas Parti Bersatu, yaitu Tun Mahathir Mohamad sendiri. Jadi apa yang berlaku? Semuanya itu seakan-akan tinggal debu dan hilang begitu saja ditiup angin. Sejarah pertikaian, pergaduhan, tuduh menuduh, dan juga pecat memecat, cantas mencantas, buruk memburuk, akhirnya entah hilang kemana. Muhyiddin kata dia sedia bekerja sama lagi dengan Mahathir. Jadi walaun sekalian, para penyokong Perikatan Nasional, kalau nak mengata kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim meludah ke langit kena muka sendiri, menjilat ludah sendiri dan sebagainya, Anda tidak boleh lagi mengatakan seperti itu sekarang ini, kerana pimpinan Anda sendiri yaitu Muhyiddin Yassin kini telah pun melakukan perkara yang sama. Sedia pula bekerja sama dengan Mahathir sekali lagi. Kalau dulu Anda mungkin boleh mengejek, troll, kononnya Anwar Ibrahim bekerja sama dengan Zahid Hamidi, walaupun waktu itu mereka memang bermusuhan ketat. Apa yang terjadi akhirnya bersahabat. Saya boleh terima itu kerana itu ialah permintaan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Kalau Agong dah bertitah, nak kata apa lagi? Nak tolak itu derhaka. Tapi ada juga yang berani tolak, kan? Apabila mereka menolak, pastilah itu boleh kita anggap sebagai satu perbuatan yang derhaka. Jadi Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, tidak berani derhaka, lalu dia buat apa? Dia sanggup untuk bekerja sama dengan Zahid Hamidi, dan akhirnya sekarang kerajaan menjadi sangat-sangat stabil. Tapi Muhyiddin Yassin, tanpa ada permintaan daripada yang di-Pertuan Agong atau sesiapapun, kini kembali bersahabat, sedia bersahabat dengan Mahathir yang selama ini melabel beliau sebagai seorang pengkhianat, dan Muhyiddin juga pernah memusuhi Mahathir selama 3 tahun kerana pertikaian yang pelbagai. Jadi sekarang Anda nak troll Muhyiddin, Anwar Ibrahim, tak boleh lagi. Kena nanti batang hidung sendiri. Okey? Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin menyambut baik kesediaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad untuk menjalinkan kerjasama demi memperjuangkan nasib orang Melayu Islam. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata, situasi politik ketika ini meletakkan orang Melayu dan umat Islam dalam persimpangan getir. Saya menyambut baik kenyataan Dr. Mahathir yang bersedia bekerja sama dengan saya demi matlamat untuk memperjuangkan nasib orang Melayu dan Islam. Saya sedar perkembangan politik mutakhir ini meletakkan orang Melayu dan Islam di negara ini di suatu persimpangan yang getir, kata beliau. Maka sebagai orang Muslim, saya secara pribadi bersedia untuk bekerja sama dengan semua tokoh Melayu dan Islam, termasuk Dr. Mahathir demi perjuangan membela bangsa, agama dan negara, katanya dalam satu kenyataan di Facebooknya hari ini. Semalam portal Malaysia Now melaporkan Dr. Mahathir memberi bayangan sedia bekerjasama dengan Muhyiddin sekiranya kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama.
Dr. Mahathir berkata, usaha untuk memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama selain menolak individu yang terpalit dengan isu rasuah atau salah laku jenayah. Katanya, orang Melayu yang berpecah mengikut perjuangan parti politik berbeza mengakibatkan kaum majoriti ini semakin lemah dan sukar untuk memperbetulkan keadaan. Dalam konten saya kemarin, ramai yang memberikan komen tentang ulasan Tun Mahathir sendiri ini. Yaitu Tun Mahathir kata, orang Melayu yang berpecah mengikut perjuangan parti politik berbeza mengakibatkan kaum majoriti ini semakin lemah dan sukar untuk memperbetulkan keadaan. Yang ini bukan salah DAP, ini bukan salah PKR, ini bukan salah UMNO. Tapi ini salah orang yang suka sangat nak mencipta, nak membuat, menubuh parti politik berasaskan bangsa Melayu Islam. Siapa lagi kalau tahulah anda siapa? Tun Mahathir dah berapa parti Melayu Islam yang dia buat? Dah berapa? 2 kan? Jadi bila dia cakap orang Melayu berpecah mengikut perjuangan parti politik, adakah ini merujuk kepada beliau dirinya sendiri? Nak kenakan orang, tapi sebenarnya dialah yang melaksanakan, membuat banyak terlampau parti politik sehingga orang Melayu berpecah belah. Kita nak ada kerjasama, tapi matlamat mesti ditentukan. Kalau matlamat yang dijunjung diutarakan oleh Anwar, saya tak boleh nak kerjasama dengan dia Anwar. Pasal dia tak memperpedulikan nasib orang Melayu, kata Tun Mahathir. Bahkan berkenaan dengan agama pun, nampak pandangan dia bukanlah pandangan yang diterima oleh orang Melayu. Saya tak setuju dengan apa yang Mahathir kata ini. Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim ialah pejuang Melayu yang sebenar, memperjuangkan orang Melayu. Pada masa yang sama, beliau memperjuangkan bangsa-bangsa yang lain, juga agama-agama yang lain, tanpa mengurang-ngurangkan keistimewaan bangsa Melayu dan juga agama Islam. Itulah Anwar Ibrahim. Tapi yang dilihat oleh Tun Mahathir lain pula. Saya sedia bekerja sama dengan orang faham tentang masalah besar yang dihadapi oleh orang Melayu yang tidak dihadapi oleh kaum lain, kata Tun Mahathir dalam wawancara eksklusif bersama portal itu. Saudara-saudara, untuk rekod, Dr. Mahathir pernah menjadi pengerusi Bersatu dan bersengketa dengan Muhyiddin apabila ahli parlimen Pagoh itu membawa keluar Bersatu daripada kerajaan PH melalui langkah Sheraton. Situasi itu menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Mahathir tumbang dan Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 dengan kerjasama UMNO dan PAS. Bagaimanapun, UMNO yang dipimpin Ahmad Zahid Hamidi kemudiannya memutuskan hubungan dengan Bersatu dan PAS. Selepas pilihan raya umum lalu, UMNO bekerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan diketuai Anwar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.